Hari ini kita nak lihat masih lagi tajuk polimer 9.3, iaitu hari ini kita nak fokus on getah asli dan juga proses penggumpalan getah asli. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, saya besarkan sedikit skrin. Okay, so hari ni kita nak tengok polimer bahagian 2, iaitu lebih kepada polimer semula jadi. Okay, so pada tajuk yang lepas, kita dah membincangkan tentang polimer, tajuk polimer iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okay, so kita tahu polimer semula jadi ni dia berasal daripada sumber benda hidup. Okey, benda hidup, manakala polimer sintetik ni adalah buatan manusia. Pada hari ini kita nak belajar tentang getah asli, iaitu daripada susu getah tu yang warna putih tu. So itu adalah polimer semula jadi. Jadi kita ada 3 kriteria kejayaan hari ini, iaitu yang pertama, kamu dapat menyatakan 3 daripada 5 ciri getah asli. Itu kriteria kejayaan yang pertama. Yang kedua, kamu dapat menerangkan 1 daripada 3 proses penggumpalan lateks. Kita nak tengok apa benda penggumpalan lateks. Saya rasa this is the first time kamu mendengar istilah penggumpalan lateks. Dan yang ketiga, kamu dapat menerangkan 1 daripada 3 proses pencegahan penggumpalan lateks. First, penggumpalan. The second one is macam mana kita nak cegah dia. Jadi kamu boleh rujuk buku teks muka surat 194 dan 195. So ini adalah daripada buku teks kamu, saya besarkan. So kita akan belajar dahulu tentang getah asli. So sebenarnya susu getah asli susu getah asli ni yang kamu lihat daripada rajah ni, ini adalah susu getah asli. Inilah susu getah. So, susu getah ni kalau dalam bahasa kita tak kata bahasa sains tau, tapi dalam bahasa lainnya kita juga sebut istilah lateks. Lateks. So macam mana daripada mana kita nak dapatkan susu getah asli ni ataupun lateks? So kita boleh dapatkan dia daripada batang pokok yang ditoreh. Jadi susu getah asli ini ataupun lateks ini dia boleh diproses menjadi getah asli. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, getah asli ini adalah sejenis polimer semula jadi yang mana ianya banyak menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara kita. So getah asli ni dia ada 5 ciri. Dia ada 5 ciri, iaitu ciri getah asli adalah kenyal. Apa maksud kenyal? Kenyal ni kalau kita regangkan dia boleh kembali ke bentuk yang asal. Itu adalah maksud kenyal ataupun elastik. And then dia bersifat lembut, tidak tahan haba. Maknanya kalau kita kenakan haba, dia akan melebu dan dia akan melekit. Itu adalah sifat getah. Kemudian dia adalah penebat elektrik yang baik serta tidak terlap udara. So dekat sini ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5 ciri getah asli. Alright? And then kita nak tengok. Getah asli ni ataupun lateks ni, dia adalah satu polimer semula jadi yang reaktif terhadap bahan kimia. Maksudnya dia boleh bertindak balas dengan asid dan alkali. Jadi dalam lateks ni dia ada molekul getah yang berbentuk rantai yang diselaputi oleh satu membran protein. So dia macam ni. Cikgu lukis sikit kat tepi ni, boleh nampak ke? So ini adalah ini adalah yang warna merah ni. Yang warna merah ini adalah rantai
Okey, ni adalah rantai polimer getah. Okey, ini adalah rantai polimer getah. Okey, jadi kalau kita tengok rantai polimer getah ni dikelilingi, okey, dia dikelilingi oleh satu lapisan membran. Okey, dia akan diselaputi atau dikelilingi oleh satu lapisan membran protein. So ini yang berwarna ya. Okey, yang warna hitam ini adalah lapisan membran protein. Okey, ini adalah lapisan membran protein dan di sekelilingi lapisan membran protein ni dia adalah mempunyai satu zarah ataupun ada cas negatif. Okey, yang warna hijau itu adalah cas negatif yang mengelilingi membran protein latex. Okey, jadi apabila membran protein ini dia bercas negatif, apa yang berlaku? Dia menyebabkan molekul getah ini, okey, molekul getah ini dia akan menolak antara satu sama lain. Okey, cas negatif ini yang menyebabkan molekul getah itu menolak antara satu sama lain. Jadi kita katakan lateks ini dia akan kekal wujud sebagai cecair. Pernah tengok tak susu getah? Tak. Tak pernah. Okey, di hujung pembelajaran nanti cikgu akan tunjukkan satu video. Okey, video tentang eksperimen ini, tindakan asid dan alkali terhadap lateks atau susu getah. So kamu dapat tengoklah susu getah yang originally yang keluar daripada batang pokok getah dia memang dalam bentuk cecair. Okey. Jadi kita biar dia lama terdedah dekat udara, baru dia akan membeku jadi kepingan getah. Bukan jadi kepingan, dia jadi macam pepejal. Okey, itu yang kita nak belajar. Okey. So, apabila asid, okey sekarang kalau kamu tengok rajah 9.7 dekat buku teks kamu tu, so ini yang nombor 1 ni yang saya terang tadi. Okey, yang first tu, yang nombor 1 cikgu label dekat 1 tu, itu adalah yang cikgu terang tentang molekul getah tadi. Okey, yang mana rantai polimer getah itu dikelilingi oleh membran protein yang mempunyai cas-cas negatif. Itu yang menyebabkan lateks itu kekal dalam bentuk cecair. Okey. Jadi kalau kalau penoreh getah, biasanya penoreh getah ni dia tak boleh nak jual susu getah tu dalam keadaan cecair. Dia akan biar getah itu membeku. Okey? Jadi soalan dekat sini dia tanya bagaimana lateks dapat ditukarkan kepada bentuk pepejal. Okey. Jadi biasanya penoreh getah ni kan dia akan menggunakan cuka getah. Pernah dengar tak cuka getah? Tak. Tak pernah juga. Okey, asid etanoik pernah dengar tak? Pernah. Okey. So asid etanoik itu adalah cuka getah. Dalam bahasa sains kita panggil asid etanoik. Dalam bahasa pasar kita pakai ni cuka getah. So kalau awak pergi hardware, awak minta cuka getah dia akan bagi asid etanoik lah. Okey. So apabila asid ni kita tambah dalam lateks, okey. Asid ni kita tahu, asid ni dia ada ion hidrogen. Okey, dia ada ion hidrogen yang mana ion hidrogen ini dia bercas positif. Dia macam ni. Ion hidrogen ni dia H+. Jadi plus ini yang kita kata dia ion positif. Okey, jadi ion positif daripada asid tadi tu dia akan neutralkan. Dia akan neutralkan cas negatif pada permukaan membran protein molekul getah tadi. So bila negatif positif dah neutral,
makanya tak adalah lagi kan cas-cas negatif dekat molekul membran protein getah tu. Jadi molekul getah tadi dia akan berlanggar antara satu sama lain. Nampak tak dia akan berlanggar ni? Okey, yang kedua ni sorry. Okey, yang saya label yang kedua ni adalah keadaan di mana asid ion hidrogen daripada asid yang positif ni, okey, dia akan neutralkan charge negatif pada membran protein getah asli. Okey, so bila dah pecah, bila dah neutral, barulah molekul ini, ni dia akan berlanggaran antara satu sama lain. Okey, so bila dia berlanggaran, macam kereta lah kan, langgar, macamlah kemek kan. So samalah juga membran molekul getah tadi dia akan pecah. Okey, ni yang warna biru ni. Okey, yang warna biru pula, yang warna purple cikgu highlight dengan hijau tu pecah. Jadi, rantai polimer yang dekat dalam tadi tu akan bergumpal. Apa maksud bergumpal? Bergumpal ni dia macam rambut kamu tu, kamu bayangkan rambut kamu sehelai. Okey, bila kamu sikat rambut, kadang-kadang kita orang perempuan ni dia ada masalah rambut gugur tau. Okey, so bila kamu sikat rambut, rambut itu akan melekat dekat sikat. Pernah tak jadi macam tu? Pernah. So kamu pun ambil lah rambut yang sehelai tadi tu, kamu gumpalkan dia. Kamu satukan dia. So itulah maksudnya penggumpalan. Okey, so daripada keadaan cecair, dia dah akan menjadi keadaan pepejal apabila dia getah asli tadi menggumpal. Okey. So, dekat sini yang dia kata tu, hal ini akan menyebabkan membran ni yang hujung ni, hal ini akan menyebabkan membran protein pecah dan rantai polimer getah yang akan keluar dari dan saling berbelit lalu membentuk gumpalan getah. So itulah yang dimaksudkan dengan penggumpalan lateks. Okey. So dekat sini dia 3 penerangan. Yang pertama kamu terangkan tentang molekul getah yang berbentuk rantai diselaputi oleh lapisan membran protein. Yang kedua, kamu terangkan lapisan membran protein ini mengandungi charge negatif yang mengelilingi permukaan membran. Okey, kemudian bila tindakan asid kamu kena cerita. Okey, kamu kena cerita asid mengandungi ion hidrogen yang akan meneutralkan charge negatif pada permukaan membran protein. Jadi, tanpa charge negatif, molekul getah tadi akan berlanggar antara satu sama lain dan menyebabkan membran protein pecah. Dan yang ketiga, rantai polimer getah akan keluar dan saling berbelit lalu membentuk gumpalan getah. Okey, so kita dah menjawab kriteria kejayaan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tadi ciri getah asli. Ada 5 kan? Okey, yang kedua adalah proses penggumpalan lateks yang disebabkan oleh asid. So inilah dia. Okey, ini yang pertama neutral. Okey, itu adalah proses penggumpalan lateks. Okey, itu yang pertama. Ini yang kedua dan ini yang ketiga. So dia ada 3 proses. Kamu boleh ingat 1 ataupun 2 pun dah okey. At least boleh bantu kamu untuk dapat markah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya what happen? Katakanlah kita dah toreh getah tapi kita tak letak cuka getah. Kita tak letak pun cuka getah. Adakah getah itu akan kekal dalam keadaan cecair atau akan menggumpal juga? So kita nak tengok yang itu. So dia kata jika lateks dibiarkan tanpa ditambah asid. Okey, ni perenggan yang pertama ni. Okey, jika lateks dibiarkan tanpa ditambah asid, lama kelamaan lateks itu pun akan menggumpal juga akibat daripada tindakan bakteria. Okey, dekat udara ni,
udara kita, persekitaran kita ni banyak sangat bakteria. Dan bakteria ini dia akan menghasilkan asid laktik. Okey, dia akan membiak dan menghasilkan asid laktik ataupun kita just sebut asid sahaja. Jadi kita tahu sebut sahaja asid mesti ada ion hidrogen. Okey, so ion hidrogen itu akan meneutralkan juga membran protein molekul getah. So kita letak cuka pun dia akan beku, kita tak letak cuka pun dia akan beku kalau kita biar dia terdedah. Kan? Cuma bezanya kat situ kalau kita biar dia terdedah dekat udara dia akan membeku dengan perlahan. Lambatlah sikit mungkin ambil masa dalam 4-5 jam kan, tapi kalau kita letak kita letak cuka dia akan membeku ataupun menggumpal dengan kadar yang lebih cepat. Mungkin dalam 30 minit dia dah menggumpal. Jadi isu dia sekarang macam mana kita nak maintain getah kita tu kekal dalam keadaan cecair. Macam mana kita nak bagi getah kita tu kekal dalam keadaan cecair. Okay, jadi apa yang kita perlu lakukan? Kita tambah alkali. Ni kita nak cegah. Okay, so ini kita nak menjawab kriteria kejayaan yang ketiga kita iaitu mencegah penggumpalan lateks. Okay, mencegah penggumpalan lateks. Okay, jadi kita nak cegah dia, kita kena guna apa? Kita kena guna alkali. Alright, jadi alkali ni akan ditambah ke dalam lateks. Jadi semua alkali dia mempunyai ion hidroksida. Okay, ion hidroksida ni OH minus. Kalau kamu belajar kimia, semua tahu alkali dia ada ion hidroksida yang bercas negatif. Okey, jadi bila negatif, nampak ni. Ini okey, yang pertama ni, gambar yang pertama tu adalah gambar di mana zarah getah dineutralkan oleh kehadiran ion positif daripada asid kan. Okay, that's why yang dia akan menyebabkan getah itu membeku. Okey, gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua macam mana kesan apabila alkali itu ditambah. So kita tahu alkali dia ada ion negatif. Jadi kalau ion negatif bertemu dengan ion negatif, jadi dia akan neutralkan, dia akan wujudkan balik. Okey, wujudkan balik charge negatif. Jadi tanpa asid, charge negatif kekal pada membran ion negatif daripada alkali itu dia akan neutralkan ion hidrogen daripada asid. So tanpa asid, charge negatif itu akan kekal lah pada membran protein dan molekul getah akan menolak antara satu sama lain dan tidak berlanggaran. Maknanya molekul getah tu dia tak adalah nak berlanggaran, dia akan tertolak sebab dia ada charge yang sama iaitu charge negatif. So dia tak berlanggar. So bila dia tak berlanggar, dia menolak, maka kita katakan molekul getah tadi dia akan kekal dalam keadaan cecair. Okey, boleh faham? Boleh faham tak setakat ini? Boleh. Boleh. Okey. Jadi dekat tajuk ni kita ada dua tau aktiviti. Kita ada dua aktiviti. Yang pertama aktiviti 9.3 kita nak mengkaji ciri-ciri getah asli. So untuk eksperimen ini kita akan menggunakan kepingan getah, air, kemudian tabung didih, kaki ritot, pengapit dan penyuluh bansen. Tapi kamu jangan risau, eksperimen ni kita akan buat sebaik sahaja kamu memasuki sekolah untuk sesi semuka. Sebab tu sekarang saya ajar dulu teorinya. Alright, so dia kata kat sini kita nak uji kekenyalan getah asli dengan meregang dan memulas sekeping getah asli. So kamu boleh lihat gambar foto 9.14 tu macam mana dia regangkan kepingan getah asli dan yang kedua macam mana dia pulas kepingan getah asli tersebut. Okey, so nanti kita akan lihat adakah kepingan getah itu boleh kembali kepada bentuk yang asal. Okay, secara teorinya bolehlah kan sebab tadi kita kata getah asli ni dia mempunyai sifat kekenyalan ataupun dia kenyal.
Okey, kesan haba terhadap getah asli, apa yang kita perlu buat? Kita ambil sikit kepingan getah asli tu daripada aktiviti yang A tadi tu, yang first tadi, dan kita masukkan ke dalam tabung didih yang berisi air. Kemudian kita panaskan. Macam gerajah 9.9 tu, kita panaskan secara perlahan-lahan menggunakan penunuh Bunsen. And then barulah kita uji kekenyalan kepingan getah itu setelah kepingan getah itu menjadi sejuk. Okay. Okay. So cikgu skip ciri-ciri getah asli tadi. Okay. So kita tengok dekat sini. Kesan asid dan alkali terhadap lateks. Okay. So untuk aktiviti 9.4, cikgu nak ajak kamu tengok eksperimen video video dalam eksperimen dalam bentuk video. Okay. Cikgu stop sharing this one. Cikgu buka video sekejap. Okey. Tetapi ini saya ambil daripada kimia punya eksperimen, tetapi sebenarnya dia sama je sebab dalam kimia pun ada, dalam sains tingkatan 4 pun ada, tapi ni eksperimen yang lama. So sama je, hasil dia memang sama, eksperimen yang sama. Masukkan cecair lateks ke dalam bika. Masukkan lateks ke dalam bika. Okey, untuk ini kan kamu boleh tengok lateks tadi dia berbentuk apa ni? Dia dalam keadaan cecair. Inilah susu getah dalam keadaan cecair So, dia masukkan apa selepas ni? Masukkan cecair amonia ke dalam bika yang lain. Itu adalah amonia ni adalah alkali. Okey, dia adalah alkali. Masukkan cecair amonia ke dalam bika yang berisi cecair lateks. Kemudian kacau. Okey, dia kacau. Lihat keadaan lateks. Okey, didapati cecair lateks itu tidak berubah kan, dia kekal dalam keadaan cecair. Masukkan cecair lateks ke dalam bika. Masukkan asid etanoid ke dalam bika yang lain. Etanoid ataupun cuka getah. Ini dipanggil sebagai cuka getah. Masukkan asid etanoid ke dalam cecair lateks. Kemudian kacau. Okey. Cuba kamu lihat apa yang berlaku kepada lateks tadi. Dia bertukar menjadi apa? Okey. Biasanya kita kacau dan ambil masa jugalah. Lihat keadaan lateks yang telah dicampur dengan asid etanoid. Okey. Lihat satu kumpulan lateks telah terbentuk. Okey, lateks itu telah bergumpal menjadi pepecah. So ini dia menerangkan balik Cas apa yang saya terangkan didapati pada tadi. permukaan membran menyebabkan zarah-zarah getah bercas negatif. Zarah-zarah bercas negatif ini saling menolak dan menghalang pencantuman zarah-zarah getah serta menghalang penggumpalan lateks. Asid seperti asid etanoid atau dikenali sebagai asid formik digunakan untuk mempercepatkan penggumpalan lateks. Ion hidrogen daripada asid akan menyutralkan cas-cas negatif pada permukaan membran zarah-zarah getah. Apabila zarah-zarah ini berlanggar, selaput membran pecah. Polimer-polimer getah di dalam zarah akan terbebas. Lateks mulai menggumpal apabila polimer-polimer getah bercantum untuk menghasilkan gumpalan yang kemudian termendap keluar daripada larutan lateks.
Latex masih boleh menggumpal jika asid tidak ditambahkan. Ini kerana bakteria daripada udara akan perlahan-lahan menyerang protein pada membran untuk menghasilkan asid laktik. Biasanya, latex masih boleh menggumpal jika ditinggalkan semalaman. Pada eksperimen ini, larutan amonia ditambahkan dan tiada perubahan yang dapat dilihat. Ini kerana ion hidroksida daripada alkali tersebut meneutralkan ion hidrogen daripada asid laktik yang dihasilkan daripada tindakan bakteria ke atas protein. Oleh itu, tiada penggumpalan yang berlaku jika larutan amonia ditambahkan ke dalam latex. Tak digunakan secara profesional dan maritim. Ya Allah, saya cakap seorang-seorang rupanya. Saya tak on mic. Okay, so tadi daripada video tadi, cikgu harap kamu boleh faham dengan lebih lanjut tentang proses penggumpalan getah. Okay, yang penting kamu boleh terangkan kalau kita tambah getah, apa yang berlaku kepada latex? Latex itu akan menggumpal atau menjadi pepecahan. Tetapi kalau kita kenakan ataupun kita tambah alkali pada latex, so what happen to latex? Latex tidak akan berubah. Dia maintain atau kekal dalam keadaan cecair. And then proses dia tu macam mana? So kalau soalan minta kamu lukis rajah struktur molekul getah, kamu boleh lukis. Ada zarah-zarah negatif dekat keliling membran protein dia. Boleh faham tak setakat ini? Boleh. Boleh. Okey, so saya rasa tak ada latihan untuk hari ini. Okey, kamu just mendengar penerangan saya sahaja. So sekiranya tiada sebarang soalan, cikgu stop kelas kita pada pagi ini setakat ini sahaja. So nanti saya akan kongsikan rakaman tentang PDPR kita hari ini. Okey, boleh? Boleh. Okay, thank you Amira, Nita for join this morning class. Ingat esok hari Khamis dengan hari Jumaat tak ada kelas Google Meet. Saya akan record video penerangan dan saya akan share dalam grup WhatsApp dan tolong buatlah. Okay, alright, bye. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sejahtera, jaga diri. Take care. Terima kasih cikgu. Terima kasih.